Yang sebelah sana tu dah tanam kelapa SGG dengan tacunan daripada Thailand. Dah sana tu ada 7 pokok, 6 ialah SGG, yang satu ialah tacunan daripada Thailand. Ini semua dijadikan sumber rujukan nanti peserta-peserta kursus ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat petang ya. Ini bakal menjadi pusat kajian dan latihan pertanian. Hana ni Agrofarm ya. Pare 12 Sungai Barat, Sungai Besar Selangor. Baik, di sini kita dah melakukan projek sejak awal 1 hari bulan Julai untuk menebang semua pokok-pokok hutan ini untuk dijadikan tapak pusat latihan ataupun kajian dan latihan pertanian. Ini asalnya ialah hutan ya, hutan sawit yang dah berusia 23 tahun. Kita tebang yang di depan ni sebenarnya kawasan paya. Kita dah naikkan taraf, yang ni agak tinggi, kita jadikan dia satu kawasan yang tinggi, tak mudah ditenggelamkan air. Menjadikan di sini ialah kawasan tadahan air ya, untuk sumber air siraman satunya. Lebih kurang 200 kaki jauhnya, lebih kurang dalam satu rantai setengah atau lebih kurang ini 200 kaki lebar. Sebelah kiri pun ada satu lagi situ ya. Tengah-tengah sini ialah jalan 30 kaki lebar jalan, dan nanti akan dibuat dengan landscape buah-buahan yang terbaik punyalah, antaranya apple, anggur, limau sangkis, limau madu daripada Thailand dan sebagainya sebagai kebun contoh. Dan di belakang ni akan kita tanam pelbagai pokok yang tahan lama lah, contoh yang berdahan, antaranya lah semua jenis durian atau variety durian. Antara yang top sekarang ni ialah duri hitam, musangking, IOI, udang merah, D24, asfa dan sebagainya lah. Kita akan cuba mengkaji dia punya kelebihan, dia punya kelemahan pokok durian antara lain-lain hybrid dia, lain-lain jenis dia. Okey, antara lain juga kita akan tanam ialah ni apa dipanggil, cempedak cempedak king. Tak tahulah macam mana king, isinya penuh. Kemudian dokong mas. Okey, dokong mas. Ini ialah manggis masta ya. Manggis masta ni yang dijangka pokoknya rendah kecil tapi cepat berbuah. Dan ini duri hitam, Yang ni ialah montong atau tangkai emas. Durian tangkai emas daripada Thailand. Okey, ini Thailand. Ini IOI. Ini antara variety yang awal sekali kita tanam lah, sebab setakat ni benih masih lagi tak cukup, dekat nursery masih lagi agak tutup. Jadi kita dapatkan yang ni dulu lah. Sebab kita jangkaan kita selepas tanam ialah 3 tahun boleh atau tidak pokok ini berbuah. Ya, ini mungkin kawasan yang paling sesuai lah, sebab airnya air sungai, dia boleh pasang, dia boleh surut, berbanding dengan tempat Hana ni itu air lautnya dia masin. Tapi hari ini kita dah mula tanam. Di sana sudah ada tangkai emas, selongan tangkai emas, musangking, montong, kemudian rambutan jarum emas. Tapi kita tak tanam banyak-banyak kecuali durian ya. Yang lain mungkin 2 sepasang. Contohnya ialah manggis sepasang, okey, limau sepasang, anggur sepasang. Dia macam itulah kita. Yang lain semua kalau boleh ada komoditi tanaman yang kita minati lah. Okey, yang sebelah sana tu dah tanam kelapa SGG dengan tacunan daripada Thailand. Dah sana tu ada 7 pokok, 6 ialah SGG, yang satu ialah tacunan daripada Thailand. Ini semua dijadikan sumber rujukan nanti peserta-peserta kursus ya. Jadikan sumber rujukan kenapa dia rendah dah berbuah, macam mana dia buah lebih lebat, apa kelemahan antara SGG dengan tacunan. Sebab yang lain rasanya variety-nya agak boleh dipertikaikan lagi, contohnya mata ya. Sebab sekarang dapat mata F1 susah ya, F2 memang gagal lah, sebab dia cepat tinggi, kadang-kadang berubah jadi gading ya. Itu kita tanam. Jadi kita tanam 2 jenis cukup lah untuk kita perkenalkan kepada peserta kursus ataupun para pelancong ya, sebab kita mungkin akan jadikan ini sebagai satu eko pelancongan ya. Kawasan ini akan jadikan kawasan kolam ikan pun boleh, sumber air pun boleh ni. Nampak ini sebagai rujukan. Dan yang paling utama di sini ialah kawasan dusun ini menjadi rujukan kepada peserta-peserta atau pelawat untuk mengambil contoh
macam mana pokok ni ditanam, pembajaan, rawatan dan pembinaan dahan, kemudian sampai ke tahap 3 tahun dia sudah mula boleh mengeluarkan hasil. Itu yang penting. Kemudian kita boleh melihat perbezaannya di mana kita tak bagi pokok tu tinggi sampai 25 kaki tak. Kita maksimum dia kemungkinan 18 kaki saja sudah mampu untuk mengeluarkan hasil. Mana kalau 18 kaki kita agak-agaklah lebih kurang 4 tahun 5 tahun sudah cukup. Tapi kalau boleh kita nak 3 tahun dia ada yang sudah mula menunjukkan kematangan untuk mengeluarkan hasil. Kita akan cuba gunakan seberapa daya upaya kita untuk menggunakan ilmu-ilmu kita dengan pengalaman bagi menjaga pokok ni supaya hidupnya cukup meriah, cukup ceria pokok-pokok bukan manusia saja tapi pokok tu nampak bila kita lihat je ceria pokok tu, dan hati orang yang melihat juga rasa gembira melihat daunnya, melihat kesihatan pokok tersebut. Jadi mungkin bila sampai kemari nanti insya-Allah lah jiwa kita lah selapang dan ingin membuat sendiri tanaman tersebut di tempat masing-masing. Inilah cara kita. Sebelah sana ialah tugas-tugas untuk menyiapkan prasarana infrastruktur, dewan apa ni dipanggil dewan ceramah dewan khusus Di sana dewan khusus. Okey, sebelah depan sini ialah satu rumah Mungkin ada orang menginap sini. Rumah, sebelah sana dewan sepanjang 60 kaki lah. Rumahnya 20 kaki dikali 20, yang sana 60 kali 20 kaki. Depan sekali ialah kemudahan bilik air sini. Okey, bilik air di sini. Dan sana ialah gate kita lah akan masuk. Sana mungkin ada pondok jaga di depan nanti, cuma kita belum siapkan lah. Kita buatkan yang wajib-wajib belaka. Keliling kita sudah pasang net untuk mengelakkan binatang masuk, terutama babi sebab kita dah mula menanam pokok buah-buahan sedikit-sedikit Kita tak sanggup kata orang nak tunggu 6 bulan. Tak sabar sebab kawasannya macam terbaik lah Tanah dia lembut dia boleh simpan air lembut, tapi dia bukan tenggelam lembut Bila kena hujan dia melekat, tapi itulah bila melekat dia boleh simpan air tu, boleh 2, 3, 4 hari dia boleh tahan walaupun tak disiram. Itu harap-harap begitulah kehendaknya kawasan ini memang kawasan sesuai untuk pokok buah-buahan. Jadi harapanlah kami mudah-mudahan selepas tahun nanti sudah nampak perubahan dekat sini, kehijauan pokok-pokok kesuburan pokok-pokok Di sinilah kita akan membuat kursus-kursus ataupun lawatan sambil belajar di kawasan sinilah. Kita akan gunakan teknologi yang paling mudah lah untuk mengurangkan tenaga kerja. Contohnya ni ada tukang kebun, kita hanya onkan dia punya mesin untuk pump penyiraman saja, kanan kiri dia akan bergerak serentak dan kita akan gunakan baja yang terbaik sekali lah, Hanania Agrofarm yang keluaran Hanania Agrofarm, di samping baja organik yang boleh merangsang kelazatan buah yang dikatakan kurang menggunakan racun InsyaAllah dekat sini nanti macam-macam ada pokok yang kita akan tanam sebagai contoh memang kata orang tu kalau pokok-pokok yang biasa dekat sini ialah mangga mangga ataupun di sini kita cempedak, nangka, itu biasa. Tapi kita kawasan ini jadikan satu kawasan durian yang pelbagai. Selagi ada variety kita akan letak di sini untuk perbandingan. Kenapa IOI begini? Kenapa duri hitam begini? Kenapa musangking? Kenapa montong? Kenapa di 24? Kita akan kaji satu persatu kelemahan dan kelebihan pokok yang dan paling top sekali apa benda ni? IOI atau duri hitam ataupun udang merah. Itu yang kita nak akan datang. Jadi sama-samalah kita berdoa mudah-mudahan hasrat Hanania Agrofarm untuk menyampaikan atau berkongsi ilmu kepada semua peminat petani-petani akan tercapai lah Jadi siapa pun boleh bertanya nanti kalau diizinkan Allah ni tercapai. Ingat dalam 4 bulan lagi siaplah benda ni binaan dan kita mula operasi, dan kemungkinan juga kita akan menjadikan tempat ini sebagai kawasan nursery jugalah. Peminat-peminat pokok kita akan nursery bekalkan sikit-sikit walaupun kadang-kadang kita rasa macam tak ada orang nak
nak bantu kan, tapi cubalah kita kalau ada nanti ada orang bertugas, kita akan jadikan juga kawasan nursery di samping kawasan jadi pusat rujukan para peminat pertanian. Setakat itu sajalah. Perbezaan kata tanam durian di bukit dengan kawasan tanam sini, adakah ada kekurangan perbezaan? Bolehkan perbezaan pada rasa buah ke atau kadar pokok? Okey, baik. Biasanya lah kalau kita dari segi bukit dan kawasan dataran macam ni memang ada perbezaan. Itu yang saya nak buat kajian ya. Sebab di bukit kawasannya dia tak akan jumpa kawasan yang basah, kawasan yang bertakung air. Biasanya ada air pun dia kering. Maknanya dia tak ada menyokong air untuk bertakung. Tapi di kawasan ini kalau kita korek 7 kaki 8 kaki dia akan jumpa dengan air. Jadi masalah cita rasa, masalah pembesaran pokok dia banyak dipengaruhi oleh alam sekitar kawasan tersebut, terutama tanah. Kalau ikut tanah di sini sudah cukup lah, tapi bukan sama bukit dia tak. Ini tak ada tanah merah. Dia tanah liat, ada keputihan sikit, tapi tanah rasanya insya-Allah sesuai. Cuma kita nak jaga dari si kadar telap airnya pada akar. Jadi kita tanam di bukit lain cara, di kawasan ini lain cara. Sebab di sini air tak berapa jauh ke bawah. Ke bawah. Tapi ini saya dah nak taraf, insya-Allah bawah pun paling dia 4 kaki. Jadi kita sekat pergerakan akar melewati 4 kaki jauhnya ke dalam. Jadi bagaimana kalau ada akar tunjang kita akan potong supaya paling dalam pun sekaki setengah. Ya, sekaki setengah di permukaan tanah itu. Jadi nanti dia tak ada terpengaruh dengan air, lebihan air ataupun terpengaruh dengan rasa masam tanah yang makin dalam, tapi di atas permukaan sekitar 1 kaki setengah macam ini sudah mampu untuk menegakkan pokok yang kuat, mengelakkan tumbang. Dan kita akan gunakan teknologi paling utama ialah baja organik. InsyaAllah saya akan cuba seberapa daya upaya saya menggunakan pengalaman saya selama 20 tahun untuk menghasilkan pokok yang memang kata orang tu rasanya luar biasa. Tapi kalau kimia macam mana pun antara bukit dengan dataran, biasanya kalau guna baja yang sama, kimia memang tak begitu enak ya. Dia lain. Tapi kalau organik ni insya-Allah dia sudah ada kelebihannya sendiri organik ya. Dia beza. Jadi saya akan cuba gunakan 80% baja ialah organik, yang 20% baja Hanani Agrofarm kita akan gunakan. Memang ada perbezaannya sebab kadar ketelapan air. Kalau banyak sangat air pun dia punya isi pun mungkin banyak ya. Kalau kering sangat pun tak cukup air pun pokok tak berapa sehat, tak berapa besar. Jadi masing-masing dia tak mau lebih, tak mau kurang, tapi cukup-cukup atau sederhana baru okey. Tapi sumber air nampaknya alhamdulillah, tengok ya. Penuh ya, dia naik sendiri ni. Tengok saya sudah perangkap di sana. Ada labeling dia takkan surut lagi. Walaupun kering di depan, sini takkan kering. Inilah sumber kita nanti dapatkan air. Nampak? Okey, itu setakat itu dulu.